Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tok Muk dah Dr. Kamil siap belaka dak? Alhamdulillah. Baik, kita sesi kelima untuk sesi keempat untuk program kita ni. Ataupun usul yang ketiga, asas yang ketiga. Tapi program empat ataupun yang kelima sebenarnya. Ya banyak kali dah tu. Ya. Dan hari ini kita masuk prinsip yang ketiga dalam asasnya adalah daripada usul 20 yang kita cuba nak hurai dan bahas. Dan bila kita tengok matan dia ni agak menarik. Kalau kita nak ambil ringkas macam tajuk kita bagi pun tidak wajar. Jadi ada banyak poin tinggal nanti. Jadi eloknya saya baca dulu lebih kurang dia punya matan asal al-usul tsalis ini. Ya. Kemudiannya kita perhatilah apa yang boleh kita hurai dan tambah daripada apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Hasanul Banna rahimahullah taala. Katanya wal iman as-sadiq wal ibadah as-sahihah wal mujahadah nurun wa halawatun yakdhifuha Allahu fi qalbi man yasha'u min ibadihi. Walakin al-ilhamu wal khawatira wal kashafa wal ru'ya laysat min adillatil ahkam asy-syar'iyyah wa la tu'tabaru illa bi syarti 'adami istidamiha bi ahkamid dini wa nususihi. Diterjemahkan keimanan yang murni, ibadah yang benar dan mujahadah. Yang ini dikatakan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Adalah cahaya dan kelazatan yang Allah curahkan dalam hati hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sementara ilham, lintasan fikir, penemuan gaib, yakni kasyaf tadi, dan mimpi, ru'ya, itu semua bukan termasuk daripada sumber hukum syariat Islam. Semua itu tidak perlu diperhatikan kecuali bila tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama dan teks-teksnya. Menarik ya, hari ini nampaknya dua kutub kita terpaksa sentuh, iaitu berkaitan dengan akidah dengan syariat sekaligus. Dan hari ini alhamdulillah Tok Muk sendiri kita maklum sebagai orang yang berkecimpung begitu lama dalam bidang syariat, dan Dr. Kamil pun begitu lama dalam bidang akidah pemikiran. Masa di UM pun jabatan pun lain-lain. Jabatan Usuluddin sehari, syariah sehari. Jadi yang awal tu kita biasa dengarlah al-iman, at-tasydid, apa semua betul begini tu. Kaitan mujahadah dalam ibadah apa semua. Tapi saya sendiri peribadi Tok Muk perhati bila benda berkaitan iman, ibadah dibahaskan oleh orang-orang fiqh dan dibahaskan oleh orang-orang yang dikatakan orang bidang usuluddin ataupun lebih yang lebih khusus orang tasawuf, dia ada dimensi yang berbeza itu. Dan timbullah perkara bahagian kedua daripada ni, iaitu al-ilhamu wal khawatir wal kashaf wal ru'ya laysat min adillatil ahkam itu. Sebab ada unsur di sana bila Islam kita ni dah lama 1400 tahun, hatta selepas zaman Rasulullah, para ulama pun dah mula ada masuknya unsur-unsur tadi tu yang disebutkan sebagai al-ilham wal khawatir wal kashaf wal ru'ya. Dan benda ni saya ingat Dr. Kamil bahas dalam tesis dia lebih kurang istilah tasawuf ni. Jadi untuk mukaddimah kita bagi kepada Dr. Kamil dulu hari ni. Yang Ustaz sendiri duk baca dan boleh faham dengan kalam ataupun gagasan ataupun usul yang ketiga ni, yang Imam Hasan Al-Banna maksad ataupun dalam kaedah kitab Jawi dia panggil apa? Dia panggil murad. Murad kepada kalam ini tu menurut Ustaz Kamil sendiri lagu mana tu? Boleh Ustaz Kamil mulakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana rasa dia flow perbincangan dia ni, dia mulakan dengan bahawa ni Islam yang syumul. Betul. Dari segi kontennya Islam tu syumul. Panjang cerita. Luah. Kemudian dia mengambil sumber
Quran dan hadis. Betul. Kemudian bagaimana mengisinya ialah melalui iman, ibadat dan mujahadah. Jadi iman tu macam hadis itulah, hadis al-iman wal Islam, dan mujahadah di sini lebih kepada mujahadatun nafsi, yakni tasawuf. Jadi dia rangkum tiga dalam satu. Ihsan lah. Jadi iman asabana ni dia tekan ke iman. Jadi iman ni kita nak sampai ke puncak bukan mudah. Adalah seorang yang beriman seperti disebut dalam surah Al-Quran. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah saja bergetar hatinya. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Bila dibaca ayat-ayat Allah, imannya bertambah dan dia bertawakal kepada Allah. Jadi barangkali Imam Hasabana cuba menunjukkan bagaimana orang-orang yang mengikuti jemaah dia ni sepatutnya selepas faham tentang kesyumulan Islam dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber konten-konten itu, maka tindakannya ialah beriman dan beribadah serta mujahadah. Jadi mujahadah ni, kalau kita orang biasa ni, kita banyak bincang tentang jihad fisabilillah ni. Kalau dalam Said Hawa tu, jihad taklimi, jihad pelajaran, jihad mali, jihad harta, jihad perang, jihad macam-macam. Dan Syekh Qutb pun menulis satu bab, al-jihad fisabilillah dalam Ma'alim fi Tariq. Tapi Syekh Qutb bawa satu hadis, iaitu raja'na minal jihadil akbari minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Jadi baru balik perang tu, Nabi kata kita kembali daripada perang kecil Besar. nak menghadapi perang yang lebih besar. Jadi perang lebih besar itu ialah perang jihad nafsu. Jadi tekankan di sini supaya kita melawan nafsu. Jadi nafsu ni lah. Kalau Imam Ghazali keseluruhan buku dia, Kimiah Usta'adah dan sebagainya, dia nak memperkenalkan kepada kita tentang nafsu itu. Tentang diri kita. Dan kata ahli-ahli tasawuf lah. Kalau kamu nak bertemu dengan Tuhan, kamu kena tinggalkan diri kamu itu. Sebab orang tasawuf ni, makna mujahadah ni sebenarnya sama dengan makna tasawuf. Sebab itu kata Imam Ghazali, tasawuf untuk orang awam ialah meninggalkan sifat mazmumah kepada sifat mahmudah. Atau dengan kata lain, perliyah kepada tahalliyah. Itu dari segi ilmu tasawuf. Dan mujahadah nafsi ni juga ialah seorang meninggalkan sifat-sifat yang buruk kepada sifat-sifat yang baik. Dan itulah keramat atau karamah yang paling besar yang suka kita nak capai. Sebab itu kalau orang-orang Nabi tasawuf lah dulu kan, ada besar sangat. Dia kata boleh terbang. Kalau boleh terbang, burung boleh terbang. Jalan atas air, ikan boleh berjalan. Tapi nak mengubah dari satu perangai buruk kepada perangai baik, ini susah. Sebab itu kata orang tasawuf, dia kata, kalau kamu semayang malam 40 tahun, tapi penyakit kedekut tu tak boleh pindah kepada pemurah. Tak percaya lagi. Sebab ibadat-ibadat tu adalah nak menggambarkan apa yang sepatutnya membuahkan hasil. Tapi kalau banyak, sebab tu bagi orang-orang tasawuf misalnya, kenapa dia tekan sangat soal mujahadah ni? Dia mujahadah bagi orang tasawuf ada dua. Satu, dia nak mencapai kesempurnaan manusia seperti Nabi capai. Jadi sebab tu orang tasawuf, dia tak bincang soal nak pergi perang ke, soal nak masuk politik ke. Dia terang bagaimana nak ikut Nabi. Nabi tidur macam mana, Nabi berjalan macam mana, Nabi makan macam mana, Nabi lapar macam mana, Nabi kenyang macam mana. Seluruhnya dia nak ikut Nabi. Maka mereka menekankan belajar tentang Syama'il Muhammadiyah. Dari segi akhlak dan dari segi peribadi. Fizikal pun. Kalau boleh nak belaka tu. Macam Abdullah bin Umar tu lah. Lebih daripada itu,
selepas dia nak capai kesempurnaan Nabi Muhammad, dia nak sampai lagi kepada sifat-sifat Allah. Yang dikatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Sebab itu dia menekankan zikir. Soal waduk supaya waduk akhirnya dia pengasih. Wahab. Dia pun pemberi. Apa saja yang nama Tuhan 99 tu bukan sekadar untuk diratik, untuk disebut, dizikir. Tetapi lebih daripada itu, supaya menyerap akhlak Tuhan tu kepada diri kita, kecuali satu dua akhlak yang tak boleh lah. Jabbar, mutakabbir, qahar, apa tu tak boleh. Tapi kalau tahu waduk, apa-apa yang lain tu, kita menyerap. Jadi, bagi orang tasawuf, yang dia nak capai ialah tadi. Satunya, akhlak Nabi dengan segala sifat-sifat kesempurnaan Nabi itu nak menyerap dari diri dia dan akhirnya dia nak sampai kepada akhlak Tuhan. Jadi nak melalui itulah, dia melalui susah. Sebab nafsu manusia ni kita semua tahu daripada nafsu ammarah nak pergi kepada nafsu lawamah, nak pergi kepada nafsu ardiyah, nak pergi kepada lebih tinggi sampai kepada an-nafsul kamilah yang sempurna betul-betul. Jadi itulah perjuangan mujahadah orang tasawuf. Pada saya itulah yang digambarkan oleh Imam Sabana. Dan lebih lagi, seperti juga Imam Ghazali. Dia kata tadi kan, dia kata nurun wa halawah. Lagi bagi orang-orang sufi utama sekali, dia bagi orang beriman dan beribadat yang sebenar, dia rasa cahaya tu. Dia rasa kemanusiaan beribadat tu. Lagi hari kita tak rasa berdak, nak, maknanya tak ada cahaya lagi tu. Tidak ada halawah. Tapi halawah ini tak boleh cari. Yakzifuhum Allah. Dicampakkan oleh Allah kepada hati-hati yang mayasyak, yang Tuhan suka. Dan ini sekata dengan apa yang disebut oleh Imam Ghazali. Di mana dia kata tasawuf untuk orang elit khusus itu ialah nurun yakzifuhullah fil qalbi. Jadi Tuhan dah pilih mana-mana orang yang nak bagi, maka orang itulah akan dapat nikmat nur dan halawah daripada iman dan ibadat yang sahihah, iman yang sadiq tadi dan mujahadah yang sebenar-benar, baru dia mencapai kesempurnaan. Dan bahasa tasawuf lagi disebut sebagai insan kamil. Jadi insan kamil ni orang syariah kata mana ada, hadis tak ada, dari apa tak ada. Tapi orang tasawuf dia menggunakan nak menggambarkan seperti disebut oleh Abdul Qadir Jilani dengan istilah insan kamil. Wallahu a'lam. Baik, Tok Muk sendiri sebelum kita pergi ke bahagian kedua tadi berkaitan dengan kasyaf, ilham, apa semua tu sebagai apa nama sumber syariat, dia panggil adillatil ahkam tadi, untuk iman dan juga apa nama ibadah apa semua dalam konteks orang syariat ni lagu mana? Dia tak boleh nak pisah sangat akidah dengan syariat tu. Dia macam orang kata al-Islam aqidatun wa syariatun. Dia mesti lengkap melengkapi. Jadi oleh kerana itu macam apa yang Dr. kami kata tu, jadi terpakai jugalah dalam syariah pun. Misalnya dari segi syariah ni, walaupun kita kata kalau kita belajar fiqh ni dia melihat kepada dia punya etika, dia punya teknikal, itu fiqh ni lah. Fiqh kata saya tak boleh keluar daripada itu. Jadi kalau setakat situ, itu kita katakan syariah dan fiqh lah. Tapi kalau boleh pergi jauh lagi tu, barulah masuk kepada akidah apa tasawuf tadi. Jadi di sini, yang saya pun kita bermula dengan macam kata iman. Iman itu ialah gerak hati sebenarnya. Kita kata wajah dulu, gerak hati. Susah kita nak cerita ke orang, terutama sekali orang awam, apa itu iman. Jadi biar dia rasa sendiri. Kalau dia berjalan, dia jumpa dengan raja. Ataupun dia jumpa dengan orang besar. Apa perasaan dia? Kemudian dia berjalan pula, dia jumpa dengan tok pakir, dengan orang biasa. Apa perasaan dia? Jadi itu yang dikatakan iman.
Kita tengok kan orang tu bila dia jadi Perdana Menteri, kita jumpa dengan dia, cukup hormat, nak masuk dekat, nak bersalam dengan dia, boleh bersalam apa-apa semua sekali. Itu katakan satu bahagian daripada iman. Bila orang tu tidak lagi jadi Perdana Menteri, bila kita jumpa dengan dia, pakat buat tahu, tak tahu semua. Itulah yang dikatakan iman tu. Jadi itu yang dikatakan seringkah boleh saya perkenalkan itu iman. Jadi iman macam itu dia boleh berkembang dalam diri seseorang, tetapi dia tidak akan berfungsi. Tapi malangnya kita bila akademik ini tinggi sangat, kita cuba menganalisis iman itu. Dalam bentuk akademik, bila bentuk akademik itu dia tidak jadi, sebab iman ni ialah spiritual, psikologi. Macam mana pula kita nak cerita tentang akademik dan sebagainya itu, jadi gambarannya berbeza. Jadi dia kata iman itu tidak memberi apa-apa pengertian kecuali bila diikuti oleh amal. Amal. Jadi apa tu Anwar Sadat bila dia jadi presiden, dia kata daulatul ilmi wal iman. Negara ilmu dan iman. Jadi kalau setakat tu, mana dia mesti, sebab tu lahirnya ibadat. Ibadat itu lahir daripada iman. Tanpa iman tidak ada ibadat. Tanpa ibadat iman pun tidak berharga. Sebab tu dia kata tasdiq bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Itulah yang pernyataan, sebab tu dalam iman tu kena ada syahadah, kena ada apa semua sekali. Itu yang pentingnya. Jadi soalnya sekarang ni, jadi kalau kita nak kaitkan wajilat qulubuhum tadi kan, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bila saja dia sebut Tuhan tu dia jadi macam satu perasaan yang tersendiri. Itu. Jadi pergilah kita kata sekat tu lah. Kemudian ibadat. Ibadat ini sama ada dari segi apa tu usuluddin atau syariah. Ibadat ni bukan ya kita duk tengok ritual ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadat itu ialah fungsi hidup bagi manusia dan jin. Jadi fungsi hidup tu maknanya awak dijadikan untuk mengabdikan diri. Jadi orang Melayu ni kalau kata mengabdikan diri kepada Allah, dia boleh faham. Kalau kata untuk beribadat kepada Allah, dia tak berapa faham. Sebab ibadat yang dia belajar tu sudah diselewengkan oleh cikgu dia. Jadi macam ritual yang tak berfungsi. Sebab tu kita kena nak mengajar orang lah ni, kita dipanggil functional teaching. Kita mengajar berasaskan kepada fungsi sesuatu itu. Jadi bila ada iman dan ada ibadat, tapi kalau ibadat itu ibadat gitu-gitu ya, tidak ada mujahadah, itu tidak ada nilai lah. Jadi maknanya sesungguhnya. Jadi saya nak ulang lagi, saya dengar ceramah Tok Guru apa daripada petani itu. Dia kata kalau kita buat sesuatu tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim atau la ilaha illallah, tak jadi gitu tu. Jadi mana bakal Bismillahirrahmanirrahim tu maknanya aku nak makan ni wahai makanan, aku nak makan ni bukan kerana aku nak kenyang, tapi kerana Tuhan. Itu bila kita kata kerana Tuhan itu orang kata kalau kita nak apa tu nak takbir Allahu akbar, nak hadir Tuhan tu dengan kita sehingga jadi was-was pun. Itu tidak macam tu. Nah, maknanya benda tu sudah menjadi budaya hidup dalam diri kita. Macam kita kata budaya tu macam kita dengan orang besar adalah menjadi budaya kita itu menghormati orang-orang besar. Jadi itu macam jadi proses. Jadi semuanya kalau begini kita katakan Imam Banna kata apabila kamu menerima Islam secara syumul, kemudian kamu kena rujuk kepada Quran Sunnah dan kemudian kamu perlu membudayakan diri kamu dengan ketaatan kepada Allah
dan mengamalkan segala yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah itu dan sifatnya syumul, tidak ada sesuatu dalam hidup ni yang boleh keluar daripada skop dia. Itulah tambahan kaya. Baik, saya sendiri pernah tulis satu artikel. Saya tertarik dengan satu pernyataan oleh Dr. Amrul Khalid. Dr. Amrul Khalid ni motivator, dia asalnya accountant. Ya. Tapi orang Arab Mesir ni, dia mengaji, dia Arab dah tu, hafal Quran berapa tu, boleh berlaku lah. Profesional agamawan lah kita kata. Jadi salah satu buku dia ni bertajuk Khawatir Quraniyah, berkaitan dengan setiap surah. Ceritanya dia jumpa dengan orang bukan Islam, orang Islam tanya, Quran ni pasal apa? Orang bukan Islam tanya, Quran ni pasal apa? Dia kata, macam mana aku nak jelaskan pasal Quran ni dalam masa duduk di stesen bah, 2-3 minit lagi bah nak bergerak. Dia tak jumpa dengan orang bukan Islam tu. Jadi nak menggerakkan hati dia ni supaya, oh betul juga. Dia 2-3 minit untuk rumuskan seluruh Quran. Sebab soalan dia, Quran ni gapo? Maka dia tulis buku tu, dia rumuskan setiap surah-surah untuk sebagai panduan untuk para da'i untuk bincang Fatihah ni gapo dia. Maka dia nukil daripada Imam Ibn Qayyim Jauziyah, tapi dari sudut teks asalnya anda tak jumpa tamu. Tapi dia sebut di mukaddimah tu, dia nukil daripada Ibn Qayyim Jauziyah bahawa seluruh suhuf yang turun ada 104 belaka suhuf yang turun pada Nabi dan Rasul. Pada 104 itu terkumpul seluruh makna dalam Zabur, Taurat dan Injil. Daripada Zabur, Taurat dan Quran, Zabur, Injil dan Quran, daripada 3 tu semua terkumpul kemudian dalam Quran 1236 ayat. Daripada 1026 itu semua ayat surah 114 surah tu terkumpul dalam suratul Fatihah, dan seluruh makna the revelation 104 jadi Quran sebutir jadi 114 surah 30 juzuk 1236 ayat itu terkumpul seluruh maknanya dalam hanya suratul Fatihah. Sebab tu namanya Ummul Kitab, Ummul Quran dan seumpamanya. Dan daripada 7 ayat surah Fatihah tersebut, Sab'ul Mathani, terkumpul seluruh maknanya hanya dalam 1 ayat saja, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mendengar. kita baca tu Allah. Maksudnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma bila anda tengok ayat tu sendiri, kita perasan ayat tu ada 2 bahagian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya si Hamka kata iyyaka na'budu kepada aku sembahlah, biasa terjemahan kita, ataupun aku abdikan diri. Itu terjemahan biasa. Hamka kata yang lebih tepat, sebab sembah ni kepada raja kita sembah. Orang bukan Islam pun sembah Tuhan dia. Jadi Hamka kata yang lebih aku suka terjemahan ini adalah iyyaka na'budu tu, ya Allah, hanya kepadamu aku mengibadahkan diri aku. Tokmu sebut tadi itulah. Tapi orang Melayu kita, dia tak biasa dengan istilah ibadah dalam konteks itu. Dia nak abdi tu juga. Bila abdi ni macam lah, tak ada fungsi lah. Dia tak ada disiplin. Tapi bila sebut mengibadahkan diri, ya aku kena buat kerja ke Tuhan, tapi sebagaimana hak Tuhan nak. Aku tak boleh pandai-pandai. Dan menariknya ayat ni, anda perasa Tok Mu, ia lengkap dengan bahagian kedua, wa iyyaka nasta'inu. Iaitu na'budu, penyembahan kita pada Allah tidak akan sempurna, melainkan jika kita juga nasta'inu pada Allah. Iaitu pertolongan mutlak juga pada Allah. Balik pada anda punya bidang pengajian Melayu, pemikiran Islam di alam Melayu kita ni, anda nak perhati, hak bahagian na'budu kita tak ada masalah. Untuk pihak kata ibadah qauli, ibadah fi'li, ibadah qalbi hanya mutlak untuk Allah, tak ada masalah. Tetapi bila masuk nasta'inu, ada masalah selalu. Sebab apa dia akan pergi pada Tok Bomo, Pawai, Dokun, Tangkal, Mangkal, Sial, Majar. Jadi di situlah kita tengok macam tidak dari sudut penerimaan syariat, akidah 100%. Tapi dari sudut menafikan benda yang boleh rosak syariat, belum 100%. Jika Dr. kami ada tambahan,
daripada statement Ana tu sebelum kita pergi pada Tok Muk? Jadi perbincangan yang Ustaz Zahrul dia cerita tu ialah dibincang panjang lebar dalam 3 juzuk buku Madarijus Salikin oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dan dia mensyarahkan buku Manazilus Sa'ir oleh Al-Harawi. Dia bagi orang-orang ikhwan kitab Madarijus Salikin ni, saya beli lebih elok daripada kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun orang kata kitab Ihya Ulumuddin terbaik dan sebagainya, tapi saya sendiri pun dengan Qardawi saya jumpa, dia kata macam mana baik dia kata. Dia sebut lagi lah. Mana bagi dia orang Madarijus Salikin ni tak tersah yang terbaik. Tapi nak baca saya ingat lebih susah daripada Ihya lah. Saya pun tak baca habis lah, tebuk-tebuk begitu lah. Tengah zaman sekarang ni. Jadi di sini maknanya ia akan nak berdua, ia akan start ni tu, dia bagi, dia kata separuh hak Tuhan nak bodoh. Mudah Ustaz ni Aziz ni dia kata nak bodoh tu ikut cur Tuhan. Bahasa Kelantan dia ikut cur. Ikut cur ni apa sahaja hak Tuhan nak tu kita buat lah. Dia kata Fudail Ibn Iyad, nak jadi ibadah yang betul-betul ibadah, 2 syarat. Satu, kena ikut peraturan yang Tuhan nak. Yang kedua, kena ikhlas. Kalau ikhlas tapi tak ikut kaedah dia tu, tak terima. Atau ikut kaedah, tak ada ikhlas, tak terima. Jadi segala amal ibadat, bukan ibadat ritual saja, kehidupan kita pada A sampai Z, daripada hidup sampai mati, pada kecil sampai tua, nak 2 dia. Ikut peraturan syariat yang kita sebut, dan ikut juga ikhlas. Jadi situ terkumpul juga akidah, syariat dan tasawuf ni. Sebab tu 3 dan 1 serta 3 ni 3 perkara tu kita tak boleh nak belah-belah. Sebab tu sekarang ni saya teringat kata-kata Harun Nasution. Dia kata bila kita awal-awal lagi bagi fakulti syariah, fakulti usuluddin, fakulti tasawuf dan sebagainya, dia kata kita silap. Itu tu dia kata untuk kepakaran. Tapi untuk orang awam ni, dia lebih suka mengajar, untuk dekat BA ni, mengajar Islam. Supaya dia muling. Dirasat Islamiah lah. Dia isti'ab dalam kuliah-kuliah itu, supaya dia sepadu. Tok Muk sendiri, ada tambahan sikit lagi? Luas tu. Sebab dari ada pentafsiran Al-Quran tu. Macam sebab tu Said Qutb. Dia pilih nama tafsir dia tu Fi Zilal. Dia tidak pilih dari ayat ni makna apa, ayat ni mana-mana dia ambil semangat. Sebab tafsir Said Qutb tu maknanya pentafsiran berasaskan kepada semangat yang ada dalam Quran. Bukan exactly disebut misalnya dia bawa begitu. Kemudian tentang Al-Fatihah tadi, kita menariknya sebab itu dia jadi umul kitab tu kan, jadi kesimpulan. Tengok, dia kata mula-mula sekali tu, bismillah, tak apalah tu. Mula-mula puji dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji lagi lah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lepas tu, Maliki. Itu lebih tinggi itu. Memperakukan. Maliki Yaumiddin. Ihdina siratal mustaqim. Okey. Jadi maknanya ihdina itu ialah permintaan kita. Baru minta. Mula-mula puji dulu, kemudian iyyaka na'budu. Maknanya menyatakan ikatan setia dan janji setia, dan menyatakan bahawa Tuhanlah tempat kita mengharapkan, barulah ihdina. Itu dia panggil uslub. Jadi itu mengandungi semualah dalam, terutama sekali dalam diri manusia. Kalau kita tidak menghargai seseorang, kita mana boleh kita mengharapkan sesuatu daripada dia lah. Jadi itulah kita mulakan dengan memuji. Memuji itu pernyataan daripada hati. Kemudian dari segi yang lain tu, maknanya oleh kerana keluasan Islam itu, siapapun, macam sebelum saya katakan, Al-Quran dan Sunnah itu sama seperti matahari. Dia menyinari seluruh alam itu, tak kira apa kecuali
bilik tu tak ada lubang cahaya, boleh tak masuk cahaya tu. Kemudian Islam itu ialah untuk semua sekali. Rabb al-alamin, Tuhan untuk semua sekali. Jadi pintu mana anda ketuk, maka anda akan dapat menjumpai Tuhan dan dapat dimakbulkan. Jadi saya rasa cuma cara kita nak menterjemahkan interpretasi pada Al-Quran itu, kita mempunyai cara jalan yang banyak, kita boleh sampai di situ. Sebab itu saya katakan dalam masyarakat kita, kalau kita nak tingkatkan keislaman dalam masyarakat kita, maka kita kena mencari pendekatan fungsional. Tidak ritual dan tidak teknikal dah. Dia tidak boleh memberi satu semangat yang jelas. Dia dah makin abstrak tu. Budak-budak tu bising ni, yang tutup-tutup. Ya. Kita masuk bahagian kedua. Okey. ولكن الإلهام والخواطر والكشف والرؤيا ليست من أدلة الأحكام الشرعية. Ini anda ingat Tok Muk juga kena syarah. So lagi tak pergi pada Dr. Kamil. Maksudnya elemen-elemen itu pada satu masa setelah bergabung, tadi kita kata orang tasawuf, orang syariah berapa ni, dan satu masa dalam satu masyarakat ni orang tasawuf dianggap sebagai ulama rujukan. Walaupun dia kalau kira ulama dulu ni ensiklopedik mausu'i. Tapi kita juga perasan bahawa walaupun dia faqih, dia muhaddis, dia tasawuf, tapi dia ada kecenderungan yang mana dia lebih mendominasi lah. Jadi macam Imam Syafi'i kita, jelas lah kita tengok dia ni faqih usuli. Walau dia juga muhaddis, mufassir pun dia juga. Sebab itu standard ulama dulu. Tapi satu masa tempat-tempat tertentu, golongan yang dipanggil sebagai sufi tasawuf ni, yang juga faqih, yang juga muhaddis, tapi kecenderungan tasawufnya lebih, dan mereka ni wacananya sebagaimana Dr. Kamil sebut tadi, berbincang tentang isyraqiynya, tentang ilhamnya, tentang inilah istilah kita baca tadi tu, ilham, khawatir, kasyaf, ru'ya. Jadi satu masa tu mereka membuat keputusan syarak, istimbak dia pun mengambil kira perkara tersebut. Kalau kata zaman Imam Abu Hanifah, dia istimbak melalui al-ra'i, yakni, tapi masih lagi dalam metod yang diterima sebagai metod yang ni. Tapi bila dah sampai satu tahap ni, tempat-tempat tertentu, dan saya yakin di alam Melayu kita pun sebab yang datang ni pengaruh besarnya daripada ulama tasawuf satu masa dulu. Jadi keputusan-keputusan yang dibuat pun adalah yang kita kata pengaruh itu tadi. Jadi untuk melihat lagu mana perjalanan itu di belah alam Melayu kita. Okey. Dia macam ni. Mula-mula kita kena kenal manusia. Dia ada satu profesor di barat, dia menulis surat, dia menulis buku tebal, 2 jilid besar ni, 2 ke 3 jilid. Dia kata al-insan ruhun la jasadun. Manusia itu ruh, iaitu spiritual, bukannya jasad, iaitu fizikal. Maknanya manusia ini terdiri daripada 2 unsur. Satu unsur fizikal, yang satu lagi unsur spiritual. Jadi oleh kerana kegagalan kita memahami aspek spiritual tu dengan cukup baik, maka kita menggunakan matematik fizikal, menggunakan metodologi fizikal untuk mengenal spiritual. Itu yang jadi masalah kita. Misalnya kita ada kuantitatif. Nah, kuantitatif tu kita kata mewakili fizikal lah. Kita nak naik pangkat pun, kita kata mula-mula kita nilai berasaskan kepada kuantitatif. Berapa judul yang awak tulis, berapa syarahan awak bagi, berapa research awak buat, itu jadi kuantitatif. Tapi spirit kepada seorang ahli akademik itu, spirit pada ahli akademik itu, dia tidak boleh dibaca dengan begitu. Dia kena baca dari segi
dia punya academic spirit. Dia kata macam dalam sukan, dia ni tidak ada apa tu, tidak ada semangat kesukanan itu. Jadi dia tidak masalah awak sumbang apa gol, tetapi pentingnya sama ada awak mempunyai semangat kesukanan yang tinggi ataupun tidak. Jadi oleh kerana itu, oleh kerana kita gagal memahami aspek spiritual itu, maka dia terlajak. Dia terlajak sampai menerima mimpi dan sebagainya, itu macam-macam macam itu, sebahagian daripada spiritual yang sebenar. Maka oleh kerana itu, dia kata mimpi sebagainya, pokok ni, Dr. Tamu sekali, pokok tarikat lah, bukan tasawuf sangat. Dia ingat ini sebahagian daripada Islam. Dia ingat ini aspek spiritual daripada Islam. Dia kata, apa beza antara mimpi dengan wahyu? Kepada Nabi, Tuhan turunkan wahyu. Kepada orang awam kita, turun kepada mimpi dan sebagainya, atau macam-macam. Itulah, jadi dia macam kita tidak dapat membezakan apabila kita nak menilai sesuatu atau seorang itu antara nilai-nilai atau aspek kuantitatif dengan aspek kualitatif. Ini macam saya katakan tadi. Macam mana dia nak jadi seorang profesor, walaupun beratus-ratus artikel awak dah menulis, tetapi dalam berbincang tentang agama, awak emosional. Misalnya, kalau terlampau emosi dalam masalah-masalah akademik itu, awak tak layak menjadi seorang profesor. Mesti nak berdada lapang, berkepala besar, itu baru melayakkan dia jadi seorang yang martabat tinggi. Jadi oleh kerana itu, inilah kesusahan kita sebagai pengamal dalam Islam ini, sejauh mana kita nak meningkatkan aspek spiritual dalam diri, sehingga kita menjadi seorang yang ada martabatnya dari segi itu, tapi tidak terlibat benar yang karut-mengarut dalam yang melekat kepada soal spiritual itu. Ini yang dia kata nafikan itu. Sebab kalau biasanya dia kata orang ni bila dah semayang banyak, dah mujahadah banyak, semua sekali, dia ada lintasan perasaan hati. Lintasan itu, perasaan itu. Itulah. Bila lintasan perasaan itu, kata ahli psikologi, mimpi itu adalah kerja atau tugas, dia panggil akal tidak sedar. Okey. Jadi seorang itu bila diisi akal tengah siang ni, isi dengan satu, misalnya dia marah malam kan, dia bermimpi berperang orang ke, dia tutup orang semua sekali, itu. Jadi dia nak pisahkan antara spiritual yang seperti itu dengan spiritual yang dikemukakan oleh Islam, ruhun la jasadun tadi. Itulah yang maknanya Imam Banna terpaksa membersihkan Islam sebagai suatu aspek spiritual itu daripada yang tidak sebenar-benarnya spiritual. Jadi ada penapis di situ. Kita gitu kepada Dr. Kamil. Jadi kita tengok latar belakang Sabana ni, dia asalnya dia sendiri dia orang tarikat Hastafiyah. Jadi bila dia tengok kepelbagaian, kerencaman dan sebagainya, dia nak menyatukan semua tu, barangkali dia nak mengikis. Dia tu sebut lah, pahaman tarikat yang dah melampau pada waktu itu, yang mungkin menjadi kayak dalil-dalil, mimpi, firasat apa semua tu. Jadi bahagian-bahagian karamat firasat tu lah. Ikut hadis Nabi, dia pakai hadis firasatul mu'min tu. Firasatul mu'min. Dia tak boleh jadikan dalil. Jadi sebab itulah kita tengok di sini, ada kesinambungan. Kenapa? Kita baca balik tasawuf yang dibawa oleh Muhammad Iqbal untuk memperbaiki tasawuf yang tadi. Tasawuf wahdatul wujud. Tasawuf fana. Yang manusia ni bersatu dah dengan Tuhan. Sebab tu dia buat satu tasawuf, iaitu Al-Ana. Dia nak menyertakan manusia ni wujud. Dan manusia ni betul-betul hidup. Dia tidak tenggelam dalam wahdatul wujud seperti disebut oleh ahli tasawuf sebenarnya.
Sebab tu dalam bab tasawuf ni menarik. Kalau kita boleh mengkaji tasawuf yang dibawa oleh Iqbal. Sama juga baca soal iman tadi. Iman sekarang ni kita duk bicara iman dalam bentuk individu-individu. Tapi kalau sosiologi, dia nak iman yang beroperasi yang Datuk Mus sebut tadi. Dan iman yang beroperasi dalam jemaah, barulah ada amal ma'ruf dan nahi munkar. Dan itu yang dituntut oleh Islam. Ijtimai. Itu sebab tu dalam Islam, amal ma'ruf nahi munkar ni perlu. Bila berlaku kezaliman, bila berlaku rasuah dan sebagainya, kalau masing-masing orang hidup dengan iman-iman pribadi, taubat pribadi dan sebagainya, itu yang orang kata iman yang terkurung. Itu yang setengah orang bicara pembahasan sifat 20, tauhid uluhiyah, ni balah pula situ. Pasal iman mana iman yang lebih segar, iman yang membantu. Yang kita nak, yang Nabi sebut, malam dia semayang malam, tahajud, tengah hari dia perang. Tapi zaman kita merusuk ni, malam dia tahajud, siang dia tidur. Dia tak kerja. Jadi itu yang berlaku penyelenggaraan dalam kehidupan kita orang Islam. Jadi iman pun iman individu, tasawuf pun tasawuf mengundur diri, bukan tasawuf pergi ke depan. Padahal orang tasawuf bekerja tu wajib. Cari makan, cari nafkah hidup tu wajib. Tapi tasawuf zaman kemudian ni, tasawuf minta bantuan orang pula. Jadi orang guru tasawuf pakat macam apa ni, Kristian punya, Buddha punya tok guru dia lah. Jadi buat jabir budak. Pakat budak supik orang tu. Patutnya dia lah membantu orang. Jadi itulah penyelenggaraan yang berlaku. Yang mungkin nak dibeki oleh Hasan Banna dan bab 3 tu. Baik, ada satu ungkapan yang menarik yang saya rujuk syarah pada usul ni. Dia nukil kata kalam Ibn Qayyim Jauziyah. Dia kata kana Abu Darda yaqulu iyyakum wa firasatal ulama ihzaru an yashhadu alaikum syahadatan takubbuhum finnar fa wallahi innahu lal haqqu yakdhifuhu Allahu fi qulubihim qultu al-qailu Ibn Qayyim. Maksudnya waspadalah terhadap firasat para ulama. Takutlah kalau mereka memberikan kesaksian yang dapat melemparkanmu dalam neraka. Demi Allah, firasat tersebut benar-benar dianugerahkan oleh Allah dalam hati mereka. Jadi konteks sebenar firasat di sini, dari sudut syarak ni, saya ingat banyaklah kalau pergi pada yang Tok Muk sebut dari sebagai tarikat yang melampau ni, memang dia hurai dengan begitu sekali pelik lah. Tapi konteks asal firasat yang boleh kita, yang kena dengan syarak ni setara mana? Sebab dia macam selisih juga dengan bukan wahyu juga begitu. Tok Muk dulu lah. Susah nak ayat tu. Dia kata yaqdhifullahu fi qulubihim. Itu misalnya dia ada satu istilah lain lah, ulama dengan mutasawwifin ni, dia ada karamah masing-masing. Dia selagi tidak dicampur oleh nafsu dan ego ataupun super ego manusia, dia masih original, dia masih lagi kita katakan original dan tidak dicampuri oleh karut-marut lah. Tetapi siapakah ulama yang boleh menapis hinggakan dalam diri dia daripada dipengaruhi oleh hati nurani sendiri, oleh syahwat nafsu sendiri, sehingga dia mencampur adukkan di antara dua perkara itu. Jadi macamnya gini, dalam satu kontena, kontena itu secara rasminya kontena ini sudah jadi ulama lah untuk menghantar barang-barang yang halal dan sebagainya. Tapi apabila unsur-unsur baru nak memenuhkan, misalnya kontena itu masuk barang-barang tidak halal, dia secara spiritualnya dia mempengaruhi yang barang halal tu dipengaruhi oleh barang-barang tidak halal ni. Ini yang menjadi masalah. Jadi seorang ulama yang dikritik oleh Ibn Qayyim itu ialah ulama yang
melampaui batas keulamaannya sehingga dia tidak lagi banyak patuh dan tunduk kepada kontrol yang diberikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak lagi dijinakkan oleh iman dan oleh ibadat. Sebab ibadat ni satu daripada fungsi dia, kalau ibadat spiritualnya, dia menjinakkan hati orang tu. Jadi selagi dia ibadat kuat, hati dia jadi jinak. Tidak jahat, tidak kedekut, tidak nak makan rasuah, tidak nak monopoli. Itu maknanya hati dia tidak jadi liar. Jadi oleh kerana itu, nak membendung daripada apabila kamu dipuja, ini masalahnya. Ini kalau kita nak puji orang-orang yang pernah duduk di atas dan tidak pernah bongkok, tidak pernah sombong, tidak pernah ego, maka apabila kamu dipuja, maka kamu perlu berada pada tahap yang tertentu dan janganlah pujaan-pujaan manusia itu mempengaruhi kamu. Kemudian Ibnu Qayyim bagi tahu kepada masyarakat umum, wahai masyarakat umum, apa yang kamu kenal sebagai para ulama itu tidak semestinya semua yang disebut oleh para ulama itu satu kebenaran. Sebab kemungkinan ada juga masanya para ulama itu dipengaruhi oleh nafsu, dipengaruhi oleh syahwat dan dipengaruhi elemen-elemen lain sehingga dia memperkatakan sesuatu yang melebihi kemampuan dia. Itu yang dikatakan kontrol, self control tu tak kuat. Melebihi kekuatan dia, maka dia akan mengatakan sesuatu yang palsu, maka itulah menyebabkan kamu boleh masuk neraka. Dengan kerana itu. Itu kita katakan jadi bahaya juga sebenarnya orang yang jadi pandai alim ni jadi dikata satu kibria dan takabur dengan ilmu. Memang ilmu agama tapi dia ada satu benda yang dinama kibria. Dia jadi hagah dengan ataupun sombong dengan keilmuannya tu. Kadang-kadang banyak kita dapati dalam masyarakat kita. Pernahlah kita jumpa yang macam-macam tu. Doktor, kami ada tambahan terhadap pernyataan Ibn Qayyim tadi. Ya, sebab itulah bila kita tengok orang mengangkat ilmu, tapi zaman kita sekarang ni orang lebih menahak dari segi luaran, dari segi CJ, dari segi kelayakan, dari segi professorship dan sebagainya. Tapi kita jangan lupa surah Fatir, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Jadi bukan ilmu saja, tapi dikaitkan dengan ketakutan, kebimbangan kepada Allah. Jadi sebab tu dalam pendapat ulama tentang nak bagi fatwa pun tak cukup orang tu orang kuat ilmu saja, tapi dia kena ada faktor orang yang soleh. Ya ada ilmu, ya ada kesalehan. Kalau tidak, dia boleh jadi ulama su'. Tapi orang zaman sekarang ni, terutama orang yang menyokong ulama-ulama, dia kata apa dia? Darah ulama tu beracun. Memanglah. Siapa bunuh ulama, semulai ulama, darah dia tu beracun. Boleh mendatangkan petaka kepada kita. Tapi sekarang ni, mana ulama yang betul-betul? Ini yang digegeriuh oleh Imam Ghazali sehingga keluar istilah ulama su' dan sebagainya. Sebab zaman Imam Ghazali tu pun dah ada ulama ni, ulama yang pergi istana, ulama yang pergi bodek. Mana ulama yang berpegang kepada kebenaran macam imam-imam. Dia katalah Imam Syafi'i baik, Imam Malik baik, Imam Abu Hanifah baik, kena dera dan sebagainya kerana mempertahankan kebenaran. Lebih lagi Imam Ahmad. Imam Ahmad dia kan mempertahankan hadis, mempertahankan khulqul Quran dan sebagainya itu. Maka dia menerima paling teruk mehnah di kalangan para ulama. Sebab tu dalam bab ni saya nak sebut satu. Asy-Syanqiti tulis sebuah buku Al-Khilafat Baina Sahabah fi Siyasah. Jadi banyak nukil pandang-pandangan Ibnu Taimiyah. Mana kalau kita buka yang ni lagi lebih menakutkanlah. Mana di kalangan sahabat sendiri tu pun walaupun ada sampai title sahabat kata Ibnu Taimiyah, kita kena bezakan
antara kebaikan dia dan dia ni bagi manusia, bukan maksum. Maka masih ada lagi kelemahan-kelemahan dia. Jadi kelemahan tu, bicara bab politik, bagaimana Muawiyah, bagaimana Ali, kenapa orang ni begitu, kenapa. Jadi kita bukan nak masuk ke situ. Makna kalau pada peringkat para sahabat ni pun, masih banyak benda kita boleh bincang, apalagi pada kita golongan yang lebih rendah ni. Tak kira lah ulama, kaum mutasawwif dan sebagainya. Jadi sebab tu kita kena lebih berhati-hati dan lebih halus dalam membincang perkara ini supaya jangan sajalah jangan orang kaya takabur dengan kekayaannya, orang berilmu takabur dengan keilmuannya, orang berkuasa takabur dengan kuasa. Sebab tu hadis Nabi satu kali sebut kepada kita, ada orang alim masuk neraka, ada orang kaya masuk neraka, ada orang berkuasa masuk neraka kerana tidak menggunakan perkara ini untuk jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hatta bab-bab tasawuf tadi pun saya rasa lah kita lebih tengok kepada bentuk, kepada syakli, kepada benda-benda zahir. Tapi kalau kita tengok kepada asal tu, mana dia tadi sebut dah di blender antara iman, ibadat, tasawuf dan sebagainya, muhasabah dan sebagainya, mujahadah dan sebagainya, baru dapat yang betul-betul pure jadi dikatakan oleh ulama-ulama besar. Sambungnya kepada matan tadi sikit yang last sekali dia kata wala tu'tabaru illa bi syarti tidamiha bi ahkamid dini wa nususihi. Maksudnya semua ikat ni tadi tu apa dah ilham, khawatir, kasyaf dan ru'yah tadi tidak perlu diperhatikan kecuali bila tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama dan teks-teks dia, yakni nusus-nusus agama itu. Ini benda tu bukanlah benda yang besar untuk dianggap khususnya awam lah. Itu satu metod pendidikan Imam Bandar. Satu metod pendidikan Imam Al-Banna sebagai seorang pendidik yang tidak ekstremis. Kalau sekiranya Imam Bandar ni seorang pendakwah yang ekstremis, tidak ada bahagian tu. Mana dia kata, okeylah, kalau tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, bolehlah kamu guna. Bagi dia dah tak betul dah tu benda tu. Tapi kalau mu nak guna-gunalah, tak ada masalah. Jadi nak kata tak bertentangan dengan Quran Sunnah tu, bukan cala-cala orang nak kata tak bertentangan dengan Quran Sunnah. Sebab Al-Quran dan Sunnah itu ibarat lautan, samudera yang begitu luas. Jadi kita nak macam mana ni, kalau tak berlawan dengan ayat ni, berlawan dengan ayat ni. Kalau tak berlawan dengan ayat, berlawan dengan mafhum dia. Ataupun berlawanan dengan spirit mana-mana ayat, atau berlawan dengan spirit Quran secara keseluruhan itu. Jadi maknanya, ginilah, kalau mu nak guna, benda tu tak bagus. Kalau mu nak guna, gunalah. Mana begitu. Tetapi, kalau tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, okeylah. Tapi, sebenarnya tidak ada lah. Jadi macam ayat apa tu? Ayat menikah ramah tu apa tu? Wa in khiftum alla ta'dilu fankihu ma ta masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maknanya pusing maru kan. Satu jugalah, cukuplah, payah nak buat poligami ni. Itulah caranya. Tapi bahasa murabbi lah, bahasa tarbiyah. Bahasa dakwah kita kata. Betul. Baik. Untuk akhirnya kita pukul 4 dah ni. Dr. Kamil nak tambah apa-apa lagi dari konteks usul ataupun asas ketiga ini? Ada tasawuf satu lagi. Tadi, bagi orang awam, bila dengar orang tu keramat, orang tu kasyaf, tasawuf, dia terlalu puja. Dia sanggup berbuat apa saja. Kerana dia anggap orang ni orang dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan. Tapi bagi orang yang tasawuf sendiri, bagi dia, kalau timbul soal keramat dan sebagainya itu, dia takut. Itu satu bagi dia ujian.
Macam orang ni, orang betul-betul zuhud. Bila Hmm. orang pergi puja dia takut pula. Bukan dia bangga. Jadi kalau orang pergi puja kita, takdis kita, kultus kita, kita rasa bangga, naik rang dan sebagainya. Itu maknanya tak sampai tahap sufi lagi. Sebab sufi sebenar ni macam orang Melayu sebut lah. Bagilah resmi padi, makin berbuah, makin tunduk. Jangan jadi resmi lalai. Tapi kita tak boleh. Nafsu kita ni, ego kita ni selalu mudah lupa diri. Mudah lupa daratan. Orang akak sikit je. Betapa ramai orang yang pada awalnya ikhlas, jual lillahi ta'ala. Tapi dia dapat kedudukan, dapat pengaruh dan sebagainya. Akhirnya macam takabur. Berjalan pun takabur. Duk bersela pun takabur. Cara letak dari tangan pun kita faham lah. Cara bersarah, cara tunjuk tangan pun. Jadi ini ada orang-orang yang firasat dia tinggi, basirah dia dalam, dia boleh nampak benda tu. Ini kata-kata firasatul mukminin tu. Jadi karamat orang tu bukan dia belajar, tapi Tuhan dah capak dia boleh arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bukan mudah dia nak sampai kepada hak comel nampak comel, hak uduh nampak uduh. Sebab dia kat biasa ada juga orang dia paling patung habis. Hak comel dia kata uduh, hak uduh dia kata comel. Sebab benda tu tidak begitu objektif lah. Banyak perasaan tak dimasuk berdasar kepada kepentingan, kedudukan dan macam-macam lagi. Jadi sebab tu dalam bab tasawuf ni saya rasa lah betul lah. Sebab tu kata Al-Junaid, dia kata ada tasawuf lain. Mu dengarlah cerita orang terbang ke, mu dengarlah cerita orang berjalan atas air ke. Sekali kalau kamu tengok dia tu bercanggah dengan Quran dan Sunnah, bukanlah daripada golongan kita. Jadi sebab tu kalau ulama-ulama sufi yang besar, kita tengok dia punya kata-kata tu tak lari pada syariat, tak lari pada akidah. Dia akhir pergi pada tauhid juga. Walaupun dia besar mana, dia mula daripada taubat juga. Dia naik makam satu makam. Cuma itu istilah dia lah. Yang menyebabkan kerana istilah tu banyak sangat, kita pun rasa susah. Makam hak mana, ahwal hak mana, mawajib hak mana, kasyah hak mana, zuk hak mana. Akhir tergelar istilah-istilah. Tapi macam orang seni sastra lah. Ada orang tak tahu istilah-istilah tu. Tapi bila dia buat bercakap tu, memang sastra dia tinggi. Tapi ada pengkritik sastra yang pandai teori ni, dia bercakap tak sedap. Macam mana pernah ikut satu orang, cakap public speaking. Dia mengajar public speaking. Habis dia mengajar, kita dengar pun ngatuk. Ada orang yang tak belajar public speaking, dia punya aura tu lebih hebat. Ada orang yang tok guru kepada public speaking. Sebab tu beza antara sufi dengan mutasawwif. Sufi sebenar dengan sufi jadian. Ini istilah-istilah kita ni. Macam kata ulama sebenar dengan ulama jadian. Lebay sebenar dengan lebay jadian. Susah kita nak bezakan. Tapi Tuhan sajalah mengetahui. Macam baik itulah. Kita dengan Tuhan saja. Orang kata, malaikat pun tak nak ukur keikhlasan seorang itu. Ya. Ya. Lain Ustaz Zairuddin tak okey. Tomuk sendiri. Macam ni. Saya nak sentuh dua perkara lah. Pertama sekali nak sambung Dr. Kamil punya tentang, iaitu saya nama singgikan pemujaan terhadap personality. Itu bila seorang itu menjadi tokoh, maka ramai orang di sekeliling dia tu. Maka lahirlah kadang-kala personality dia tu lebih menonjol daripada spirit keilmuan yang ada tu. Maka orang awam ni dia punya personality lah. Kadang-kadang dia tak faham pun idea orang tu. Orang puja Ni Aziz misalnya, sebagai seorang tokoh politik Islam, saya tak berapa yakin bahawa semua orang duk puja Datuk Ni Aziz tu faham tentang idea-idea politik Ni Aziz, idea-idea agama Ni Aziz. Dia tak faham. Dia kira tu orang tu. Kepada mereka seperti inilah yang diperingatkan oleh Hasan Banna. Sehingga kan tentang Nabi Muhammad sendiri pun. Sebab mengapa hadis tidak ditulis pada zaman Nabi,
kesimpulan yang dibuat oleh para ulama'nya supaya tidak bercampur aduk di antara hadis dengan Al-Quran. Ada kemungkinan ada orang-orang yang lebih tertarik kepada hadis kerana dia itu kalam Rasul. Rasul bagi. Hak tu dia lupa dah hak Tuhan. Dia tak nampak. Jadi bila sampai kepada peringkat Nabi wafat, turun ayat sebelum tu, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma Muhammadun. Dari segi personality tidak ada arti. Illa Rasulun. Karena risalah itu barulah ada kekuatan. Kemudian bila Tuhan kata kepada manusia tentang manusia, dia kata saya menjadikan manusia tu mintin. Jadi tak ada harga. Tapi faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, tu ruh ataupun spirit itu semua sekali. Jadi oleh kerana itu Al-Banna mungkin dia nak cerita kepada pengikut dia bahawa kamu perlu menghormati spirit kepimpinan dan arti kepimpinan itu daripada personality. Kita kena pisah. Macam dalam politik kita sekarang ni, yang masalah sekarang ni, terutama dalam politik, orang memuja personality lebih daripada menghargai idea. Maka oleh kerana itulah kadang-kadang personality ni dia boleh membawa kepada keburukan dan sebagainya. Satu poin lagi saya nak sentuh sikit dari segi konsep ibadat. Bila Tuhan kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya semua aktiviti manusia itu ada yang sepatutnya bukan ada yang sepatutnya semua aktiviti dia itu adalah ibadat. Tetapi apabila diperincikan dalam kitab-kitab fiqh dan sebagainya itu, dia kata kadang-kala ada ibadat yang menjadi adat dan ada adat yang menjadi ibadat. Ini yang masa saya pernah ingat lagi Tan Sri Hamid Usman. Dia ni agak dia nakal sikit. Dia bila bersyarah dia tanya, siapa dia masuk syurga dulu? Antara tukang paip dengan tuk siap, dengan tuk imam masjid. Dia kata, saya kata tukang paip dulu sebab dia banyak khidmat kepada masyarakat. Itu maknanya itulah spirit daripada kata-kata Nabi sabda Rasulullah, man lam yadda bi bismillah fahuwa abtar. Nak buat sesuatu tanpa menyebut nama Allah, dia tu tak ada nilai sebab tidak ada spirit di situ. Mana konsep ibadat itu ialah ada pun ibadat yang kita tengok sembahyang, puasa yang ritual itu, tapi banyak juga orang kita tak suka saya ni. Ini adalah orientasi kepada ibadat yang sebenar. Sebab itu ada orang makin kuat sembahyang, makin suka kelahi dengan orang misalnya. Makin kuat puasa, makin malas. Makin lapar nampaknya sembahyang sunat apa semua sekali, tak buat kerja, malas buat kerja. Sebab itulah benda-benda yang ibadat dia sudah menjadi adat. Tetapi ada sebaliknya, orang ni buat kerja dia bukan pergi sembahyang, pergi puasa, pergi apa semua sekali. Makanya perbuatan dia jadi ibadat. Tetapi kadang-kala berlaku apa yang kita katakan pemikiran yang melampau, sehingga kata orang-orang tasawuf, apa saja kita buat jadi ibadat, dia tak payah sembahyang. Tu. Jadi dia tidak ambil bahagian bahawa spiritual ini ada orientasi pun sebahagian yang penting, kerana orientasi itu boleh menjadikan seorang itu seorang pengabdi yang baik. Jadi itu yang kita kata, saya setuju dengan Dr. Kamil kata, yang functional punya Islam itu perlu dikemukakan kepada masyarakat. Jadi sekarang ni saya duk perhati orang Melayu dengan orang Arab, walaupun kita selalu duk pelikih pada orang Arab, tetapi spiritual Islam itu ada pada dia. Tapi kita ni adanya ialah lebih banyak kepada kuantitatif. Kuantitatif ibadat tu banyak pada kita, tapi spirit ada pada mereka itu. Sebab itu mereka sampai sekarang ini berhadapan dengan
Yahudi. Tak kalah-kalah. Okey. Baik, saya ingat kalau lagi ada lagi ni. tapi sebab kita sentiasa tegaskan bahawa kita tak silap lebih sikit. Ya. Jadi yang boleh saya rumuskan daripada apa yang kita bincangkan hari ini, bahawa kelazatan ibadah itu ataupun yang disebutkan halawah yaqdhifuha Allahu fi qalbi tadi akan dapat melalui macam-macam mana pun satu jenis mujahadah melalui ibadah yang sahih untuk mencapai, dan itulah tahap iman yang tertinggi. Dan dalam nak capai benda tu akan ada benda-benda yang duk kacau kita. Jadi antara benda yang duk kacau tu, kalau benda tu benda yang jelas, memang jelas menyebabkan kerosakan, memang kita buat dah. Hak ni hak 50-50 ni rasa okey. Nah, tapi Imam Al-Banna telah guna kaedah baca Tok Muk sebut tadi memang tepat lah. Iaitu cara dia sebut tu, dah kalau tak ada faedah, buat apa nak ambilnya? Boleh nak ke, tapi kalau tak ada faedah sangat, kenapa nak gihir juganya? Tapi masyarakat kita ni tak gitulah, Tok Muk dia beri hak tu. jadi di situlah kita perlu maksudnya perbanyakkan lagi kefahaman, khususnya di kalangan ustaz-ustaz yang bakal keluar jumpa masyarakat yang mengajar anak sekolah lah ni, daripada universiti dia duduk di API di mana-mana tu, yang keluar kemudian mengajar budak anak-anak cucu kita ni untuk faham bahawa mendahulukan apa yang perlu dahulukan itu. Dan antara orang yang sangat berjaya bawa konsep-konsep Al-Banna ni dengan begitu cemerlang di seluruh dunia, tak lain Syekh Dr. Yusuf Qaradawi lah. Dengan wasatiyah dia itu, dengan aulawiyat dia apa semua. Sebab itulah kita tak boleh nak nafikan juga sumbangnya ulama-ulama semasa ini. Jadi terima kasih pada Tok Muk buat sekian kalinya, Dr. Kamil juga. Walaupun daripada perspektif masing-masing nampak banyaklah akhirnya banyak kita mesti bersama akhirnya. Pertembungan idea itu pada benda hak furuk sungguh. Akhirnya bila balik pada usul, rupa-rupanya kena duduk sekali juga kok mana pun. Barulah kita akan jumpa pucuk pakai yang sebenar itu. Jadi terima kasih banyak pada Tok Muk dan Dr. Kamil sekali lagi. InsyaAllah pada minggu depan ada tajuk yang keempat saya belek-belek dah tadi tu. Tajuk yang lebih khusus berkaitan jampi lah berapa tu. Tu pun menarik juga. Realiti masyarakat juga kita zaman moden ni masih ada. Mungkin boleh kita baca-baca sikit ataupun bawa pengalaman Tok Muk sendiri dengan Dr. Kamil dengan masyarakat, kawan-kawan ataupun zaman belajar dulu ke ada. Zaman duduk Mesir, saya ingat Mesir pun ada khurafat-khurafat dia tu, Tok Bomo dia tu. Kita ingat kita yang banyak Tok Bomo, rupanya Arab apa semua mengarut lagi. Baiklah, masih banyak. InsyaAllah pada minggu depan kita jumpa lagi. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, minta maaf saya tak dapat tengok apa nama komen apa semua sebab laptop anak pakai untuk dia punya PDP apa semua tu. Dan juga saya tak ingat tadi nak minta sahabat-sahabat share kita punya, tak tahulah berapa ratus orang yang tengok hari ni, sejuta 10,000 kah. Tapi nak katanya siapa-siapa yang tengok tu tolong share lah untuk memanjangkan buah fikir kedua orang tok guru kita ni supaya lebih panjang insya-Allah. Jadi masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.